Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, hari ini kembali bersama dengan Cikgu Man dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. Jadi untuk tajuk pada hari ini, Cikgu harap semua orang dah bersedia dengan buku teks. Tapi kalau tak ada buku teks pun tak ada masalah, kerana dalam video yang Cikgu sediakan ini dah ada paparan dalam buku teks. Jadi terpulang pada murid sama ada nak sama buku teks atau tak perlu, hanya perlu menonton video yang cikgu sediakan. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe video cikgu, sebab bila subscribe dia akan selalu keluar notification ada video-video terbaru daripada cikgu untuk kamu juga boleh tengok sama-sama. Okey, sebelum itu cikgu nak tanya, semua orang okey ke kat rumah dalam keadaan PKP sekarang ni? Semua orang sihat? Macam mana dengan ahli keluarga? Mak ayah sihat? Adik-beradik kita macam mana? Dalam waktu PKP ni, cikgu yakin semua orang berada dalam suasana yang bercampur aduk. Ada yang gembira, ada juga yang sedih, kecewa, stres dan sebagainya. Jadi hari ini, seperti mana dalam buku Pendidikan Kesihatan ni, dalam tajuk Pendidikan Kesihatan under unit yang ke-11, Penjagaan dan Keselamatan Diri. Jadi kita akan belajar sama-sama berkaitan dengan pengurusan mental dan emosi. Kalau dalam buku teks kita tengok pada muka surat 82. Tapi kalau tak nak tengok buku teks pun tak apa, cikgu akan bagi penerangan pada hari ini berkaitan dengan pengurusan mental dan emosi. Mental tu kat sini, emosi tu kat sini. Mental ni bagaimana kita uruskan cara otak kita berfikir, mental kita, dan emosi itu perasaan. Bagaimana kita uruskan itu? Kerana bila otak kita, emosi kita tak mental kita tak stabil, dia mengganggu emosi. Sama juga bila emosi tak stabil, kamu ada perasaan macam baur, ada rasa sedih, emosi, dan kita pun tak dapat dikawal dengan baik. Jadi tajuk ini sangat penting dalam keadaan sekarang ini. Kita akan belajar bagaimana pengurusan mental dan emosi. Dalam tajuk pengurusan mental dan emosi ini, ada dua benda yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama ialah konflik dan yang kedua adalah stres. Dan tajuk ini, konflik dan stres dalam keluarga, sangat penting sebab bukan kamu sahaja yang alami keadaan konflik dan stres dalam keluarga. Mungkin ibu dan ayah, adik-beradik kamu, kawan-kawan kamu, jiran-jiran kamu, saudara mara, malah cikgu juga mungkin pernah konflik dan stres dalam keluarga kita. Okey, seperti kita tengok dalam buku teks, ada dinyatakan, jom kita baca sama-sama, iaitu kita sering menghadapi konflik dalam kehidupan harian. Sering menghadapi konflik. Tapi sebelum itu, apa maksud konflik? Konflik bermaksud perselisihan, pertentangan antara individu dari segi idea, kepentingan dan juga lain-lain. Konflik ni bermaksud perselisihan, pertentangan. Macam ada 2-3 pilihan, konflik tak tahu nak pilih yang mana. Okey, contoh konflik yang mudah lah, makan ada banyak lauk kat kedai kan, tak tahulah nak pilih yang mana, sampai timbul konflik, tak tahu nak pilih sebab ada pertentangan, sebab ada perselisihan idea dan rasa dan perasaan. Tapi dalam keluarga ni berbezalah, ada konflik, ada perbezaan pendapat, ada perbezaan perangai, ada perbezaan cara berfikir, akan menimbulkan konflik. Kita tengok yang pertama dalam situasi konflik. Okey, kita akan tengok pada 3 nanti. Pertama, situasinya. Kedua, kesan dan langkah-langkah mengatasi konflik. Okey, berkaitan dengan situasi konflik yang pertama, cuba tengok gambar ini. Iaitu tidak mengemaskan mainan. Adik kemaskan mainan ni. Kadang-kadang terjadi tak dekat rumah. Macam mana adik kita tak kemas mainan? Alah, yang kena marah siapa? Abang dan kakak juga kan. Tidak mengemas mainan. Mula timbul konflik dah. Akak dengan abang dah takut dah, nanti mak marah ni bila tengok mainan bersepah. Dah mula adik suka bersepah, kakak tak. Ataupun tidak, kakak atau abang yang bersepah, kita kena kemas kan. Dah timbul konflik. Tengok benda, bukan mainan saja, apa saja, buku yang dibaca letak belakang, TV yang ditengok tak ditutup, kipas dibiar terbuka walaupun tiada orang dalam bilik kan. Kan timbul konflik dalam situasi macam itu. Yang kedua, mungkin situasi yang berlaku ialah contoh dalam gambar ni, berebut tempat duduk. Contohnya, saya duduk dah dulu, ini tempat saya, ini tempat adik, macam tu kat rumah kan. Kadang-kadang kamu dah duduk situ, lepas tu kau bangun nak pergi ambil makanan, minum kan, tiba adik kamu dah duduk tempat kamu duduk. Mulalah berjadi konflik lah, ini tempat siapa sebenarnya, sedangkan sesiapa saja duduk. Dan yang ketiga, tengok contohnya, iaitu berebut mainan. Sama terjadi tak? Pernah terjadi tak?
mainan awak, adik pun nak. Setelah awak yang kacau adik tu berebut, tapi adik pun nak main juga. Seolah macam adik akan timbul konflik. Ya, apabila terjadi benda macam ni, contoh tadi mainan yang saya pakai, tempat duduk pun dah jadi isu. Sampai duduk, siapa dah ambil pinggan ni, pinggan dia ambil makanan ni, dia kena kemas dan sebagainya. Apa kesan-kesan yang berlaku? Kita tengok kesan-kesan daripada konflik ini. Pertama, dah pasti merenggangkan hubungan kekeluargaan. Mula masalah, mula ada rasa tidak suka. Dari situ bila merenggangkan hubungan, dah mula berlaku pertengkaran, bergaduh lah, menjerit, salahkan orang ni, bergaduh, ya, dan jadi cepat marah. Yang ketiga, cepat marah, pantang tengok je nak marah, tengok sepah je mula rasa nak marah. Dan akhirnya bila dah asyik bergaduh nak marah je, mula timbul perasaan yang keempat, putus asa. Malas dah lah, tak nak dah lah buat, asyik saya saja. Dah mula ada rasa putus asa. Dan bila dah putus asa, dah asyik marah, dah bertengkar, yang kelima, mungkin tu timbul kemurungan. Kemurungan ni rasa duduk sorang-sorang dalam bilik, tak nak campur dengan siapa, tak nak bercakap dengan siapa, nak menyendiri kan. Mula rasa murung, sedih, dan akhirnya akan menyebabkan timbulnya gangguan kesihatan. Kemurungan ini merupakan satu penyakit tau, penyakit mental yang perlu kita sedari dan perlu kita rawat. Perlu. Okey, ini adalah kesannya. Jom kita tengok pula bagaimana nak mengatasi masalah-masalah ini jika berlaku. Kita cuba sama-sama mengatasi konflik ini. Yang pertama, kenal pasti punca konflik. Kena tahu dulu, contohnya, kenapa adik suka bersembang? Kenal pasti dulu punca konflik. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Yang kedua, rujuk orang dewasa yang boleh dipercayai. Seperti bapa kita, kaunselor di sekolah dan juga guru, atau siapa saja kau percaya kau boleh bercerita. Jangan duduk sorang-sorang. Tapi kena ingat, apabila kita cerita kepada orang yang kita percayai ini, bukan untuk mencari salah, hanya untuk luahkan apa yang kita rasa. Kecewa, rasa sedih, asyik saya je kena marah. Kena cerita. Asyik saya je kena kemas. Kena cerita. Kenapa saya sahaja yang disalahkan? Kena cerita dalam kes konflik. Yang ketiga, melaksanakan cadangan dan nasihat. Tak apalah, saya cuba kemas. Mungkin satu hari nanti dengan kamu yang beralah ataupun ialah kalau mak nasihat macam ni kan, adik pula tengok nanti dia buat juga. Yang keempat, membuat penilaian tindakan yang terlepas dah buat juga dia. Okey tak? Berjaya tak? Kalau masih berlaku dan kamu sendiri putus asa, kamu perlu dapatkan pusing balik, perlu dapatkan nasihat lain. Cuba laksanakan langkah-langkah yang seterusnya. Itu berkaitan dengan konflik. Sekali lagi berulang, konflik adalah berkaitan dengan perselisihan dan ataupun pertentangan antara individu dan segi idea yang tak sama. Lagi pentingnya yang tak sama. Okey, boleh? Yang saya cakap ada dua benda, konflik. Dan yang kedua yang kita tengok hari ini ialah berkaitan dengan stres. Apa beza stres pula? Apa itu stres? Stres ialah keadaan di mana kita akan rasa resah, cemas, tegang dan sebagainya akibat tekanan mental atau fizikal. Antara konflik dengan stres mana lagi berat? Stres ni dah membuatkan kita rasa nak menangis. Kita dah rasa cemas, takut, tegang, rasa resah. Bila buat salah dah rasa macam alamak, dah timbul stres kan. Konflik tadi masih berkaitan dengan idea yang tak sama, pendapat yang tak sama, minat yang tak sama. Stres ialah keadaan yang dah lebih berat pada situ, yang menyebabkan tekanan mental dan fizikal. Jom kita tengok bagaimanakah antara situasi stres yang mungkin berlaku. Antara yang terjadi pada mungkin antara kamu lah dulu ke sekarang kan, peperiksaan. Ada orang menghadapi tekanan, kau nak hadapi peperiksaan. Kamu macam mana? Ada rasa stres tak bila nak hadapi periksa selama ni? Mungkin waktu PKP ni dah sejak setahun duri tak ada exam kan? Selamatlah. Ada juga, cuma taklah stres macam sebelum ni kan? Contohnya, kenapa dia stres waktu exam?
dalam masa sama mungkin kamu tak ada bilik study, kamu tak ada tempat nak study, tak nak sebab nak exam, terpaksa study dalam bilik yang berkongsi bilik dengan adik-beradik, ataupun terpaksa study di meja makan. Dalam tempat yang sama ada orang makan, ada orang bising, dengar bunyi TV, kan? Dan masa sama perlu jaga adik, periksa dah dekat dah ni. Situasi yang kedua yang mungkin berlaku ialah pergaduhan adik-beradik. Bila bergaduh, yang selalu gaduh. Contoh dalam situasi ni, adik dia, kenapa koyakkan buku abang? Dia marah. Sebab takut esok cikgu nak marah. Besok dah malam dah ni, buku tu dah koyak, mungkin dah basah tutup air. Besok takut nak pergi sekolah. Takut. Sedangkan dia tak cerita kat cikgu dah ni apa yang terjadi kan. Dia dah takut. Dan yang ketiga, kakak tidak mahu bercakap dengan saya. Apakah salah saya hilang dan kemudian ini ramai terjadi. Bila adik-beradik gaduhan, kadang-kadang dengan kawan lain, ya, gaduh dengan kawan lain, juga ada perselisihan faham, perselisihan pendapat, merenggangkan hubungan, kita rasa hilang dari diri kan, dan mula rasa tiada. Jadi mari kita tengok apakah kesan-kesan stres kepada orang. Kisahlah pada siapa? Kamu, juga manusia sama saja kan. Kesan stres yang pertama, dia akan membuatkan kita turun. Kita akan duduk sorang-sorang, kita mula rasa sedih, mendiamkan diri. Kedua, kita juga boleh jadi memberontak sikit-sikit, nak marah sikit-sikit, nak protes, faham tak? Memberontak. Ketiga, putus asa, alasan apa. Keempat, tidak buang kawalan. Ramai buat benda ni, tidak jual kawalan yang tak sepatutnya kamu buat. Apa contohnya? Kita komen di bawah nanti, dan juga menonton. Akhir kali kesan stres ni gangguan mental lah. Terpaksa dirujuk pada psikiatris. Ya, dan kita tengok sekarang ni sama-sama langkah bagaimana nak mengatasi stres. Mana penawar stres ni ada short form dia, iaitu 10B. Jom kita amalkan 10B yang berikut. Yang pertama, berfikiran positif. Yang kedua, berurut. Cikgu ulang balik tadi. Yang fikiran positif kena anggap bila terjadi benda ni, positifkan diri kita. Tak apa, jadi benda insyaAllah aku boleh handle. InsyaAllah benda ni aku boleh. Kena positif. Berurut tu maksudnya, kena urut lah. Kadang kita tegang tau. Kena rehat, urut dulu badan-badan kita bagi rasa selesa dan sebagainya supaya tak stres. Bila stres, urat-urat jadi tegang. Urut tu janganlah kuat-kuat sangat. Kita bukan pakar urut kan. Just cukup regangan. Okey, buat regangan. Okey. Yang ketiga, berkata relax. Ini boleh diatasi. Macam cikgu cakap tadi yang positif kan, kata baik, relax. Man, kau boleh buat. Saya boleh buat. Bersenam, keluar, berpeluh, lompatlah. Dalam keadaan PKP ni macam mana? Lompat bintang dalam rumah kan. Buatlah aktiviti melompat ke skipping, ke main-mainan yang kamu ada dan sebagainya. Terusnya, berehat dan dengar muzik. Ada orang jenis macam ni. Cikgu dulu kalau rasa tak seronok ke apa kan, suka rehat juga, dengar muzik yang kita suka. Pastikan muzik tu yang sesuai lah kan. Okay, dan seterusnya, bertenang, relax. Cuba tenangkan diri, dan seterusnya bernafas dengan dalam. Contoh, teruskan tarik nafas, terus. Seterusnya yang paling penting ni, beribadat. Kena solat. Solat tak boleh tinggal, kerana Allah ada ibadat. Kena mengaji, tunaikan tanggungjawab kita dengan Allah. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Dan seterusnya, bercakap dengan seseorang. Awak tak boleh duduk seorang tau. Bila ada masalah stres ni, awak kena bercakap dengan seorang. Siapa yang awak percaya? Kamu je. Siapa yang dan yang akhir sekali, macam tadilah, beriadah. Dia senam tadi kan, beriadah ni mungkin jalan je, pergi petang-petang jalan, dia berpaksa bermain dalam senam kan. Beriadah ni mungkin kalau dalam kan PKP, sungai, jalan-jalan, padang, tengok ke, tak senam pun, sekadar keluar untuk beriadah pagi. Dia rasa okey. Jadi ini dua situasi konflik dan stres. Ingat, stres adalah lagi berat. Konflik ini adalah perselisihan yang biasa terjadi. Kadang kita tu sebut konflik di raya-raya. Tahu nak tengok mana aku merah ke biru. Itu je konflik. Kan? Kata itu pun yang konflik. Itu stres satu yang terjadi. Kamu rasa marah. Okey,
ruangan komen ni cikgu nak murid-murid yang tengok video ni komen sikit di bawah dan tulis pernah tak kamu alami konflik atau stres, konflik dan stres. Mungkin pernah alami konflik. Bagi contoh situasi yang pernah tak kamu alami stres. Bagi contoh. Ceritakan pengalaman kamu dan bagaimana kamu handle benda tu, hadapi benda tu. Okey? Jadi cikgu harap sangat dalam keadaan kita PKP yang berada di rumah, terpaksa belajar di rumah. Bukan senang nak belajar di rumah. Cikgu nak ajar dari rumah pun susah. Apatah lagi kamu belajar di rumah. Cikgu doakan yang terbaik untuk kamu dan keluarga. Jika keluarga kamu ada ujian, contohnya ayah terpaksa berhenti kerja, kena potong gaji, atau ayah yang bekerja sebagai frontliner, polis, tentera yang terpaksa keluar bekerja, kita doakan semoga ayah dan ibu kita dapat bertugas dengan baik dan dilindungi Allah selalu. Dan kamu di rumah, jalankan tanggungjawab kamu sebagai anak, sebagai pelajar dan juga sebagai hamba Allah. Okey? Jangan lupa komen di bawah untuk konflik dan stres jika kamu pernah alami ataupun orang lain alami. Jom kita share sama-sama. Okey? Sekian saja Cikgu Man dalam subjek pendidikan kesihatan. Jom kita atasi konflik dan stres kita dengan positif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.